Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Dalam melandaikan pandemik COVID-19, kerajaan telah pun melaksanakan dua strategi besar, iaitu berdasarkan kesihatan dan bukan kesihatan. Bagi strategi kesihatan, ianya di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan Malaysia seperti melaksanakan saringan bersasar, kuarantin wajib dan lain-lain. Manakala bagi bukan kesihatan, ianya melibatkan kawalan pergerakan, penutupan sempadan serta pematuhan SOP yang dilaksanakan oleh pasukan keselamatan. Terkini melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah menjadi orang yang pertama yang menerima suntikan vaksin semalam dan akan disusuli oleh pasukan barisan hadapan untuk fasa seterusnya. Dengan adanya vaksin ini, ianya akan memberi impak yang besar kepada usaha kerajaan dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19. Maka kita berharap orang ramai tidak perlu bimbang akan keberkesanan vaksin ini kerana ianya telah pun melalui pelbagai ujian klinikal dalam proses kajian bukan sahaja di luar negara, malah di dalam negara. Negara-negara lain juga telah memulakan proses vaksinasi ini terhadap pemimpin dan rakyat mereka, seperti Perdana Menteri Singapura dan rakyat Singapura telah pun memulakan. Presiden Indonesia, Presiden Turki dan beberapa pemimpin dan rakyat di negara lain. Oleh itu, orang ramai jangan terlalu mudah terpengaruh dengan berita-berita yang tidak sahih, dan apa yang dilakukan oleh kerajaan pada masa ini adalah untuk memastikan semua rakyat negara ini selamat. Ia adalah demi keselamatan rakyat. Seperti yang disebutkan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini dijangka mengambil masa setahun. Ini bermakna sekalipun program ini telah dijalankan, namun pematuhan serta penguasaan terhadap SOP masih perlu diteruskan. Maka kita semua harus terus mengamalkan kehidupan dalam norma baru dan kawalan kendiri yang baik. Kepada orang ramai, saya harap kita boleh segera mendaftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera, dan saya difahamkan oleh MOSTI dan KKM bahawa pendaftaran lain juga akan dibuka kepada rakyat mulai minggu hadapan, seperti pendaftaran website dan online yang dijangka dibuka pada 5 Mac, manakala pendaftaran bersemuka di klinik-klinik kesihatan dan hospital juga dijangka pada minggu hadapan. Walau bagaimanapun, kita tunggulah pengumuman yang akan dibuat oleh MOSTI dan juga KKM. Saya juga ingin memaklumkan, hampir setiap hari kerajaan menerima banyak rayuan daripada pelbagai sektor ekonomi untuk membenarkan mereka beroperasi, khususnya di kawasan PKP. Kerana PKPB dan PKPP, hampir keseluruhan sektor ekonomi telah pun dibuka. Kerajaan memahami serta sentiasa mendengar setiap keluhan rakyat. Malah apa jua keputusan yang diumumkan sebelum ini sebenarnya telah mengambil kira risiko serta laporan data daripada pihak berkaitan, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Seperti yang diketahui semua rakyat di negara ini, jumlah kes COVID-19 masih 4 digit dan kerajaan sentiasa berhati-hati sebelum membuat keputusan demi memastikan keselamatan rakyat terjamin sekaligus mengekang penularan COVID-19. Rayuan dan permintaan orang ramai
dibawa ke dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal PKP dan kerajaan masih mempertimbangkan untuk membenarkan dan tidak beberapa aktiviti lain beroperasi. Kerajaan amat memahami permasalahan yang dihadapi rakyat sejak pandemik COVID-19 yang mana memberi impak besar dari segi ekonomi dan kehidupan seharian mereka. Mungkin ada pihak yang tidak bersetuju mengenai beberapa keputusan yang dibuat oleh kerajaan, tetapi ia telah mengambil kira beberapa perkara penting, terutamanya kelangsungan hidup, kerana sebahagian besar daripada mereka ini terdiri daripada golongan yang tiada berpendapatan tetap dan juga daripada golongan berpendapatan rendah. Justru masih terdapat banyak lagi perkara yang memerlukan pertimbangan dan penelitian terperinci. InsyaAllah, kerajaan akan terus menimbang segala rayuan sebaik mungkin. Jadi marilah kita terus mematuhi SOP dan menjaga kawalan diri agar kes penularan dapat dikurangkan. Mesyuarat teknikal semalam telah membincangkan mengenai kelonggaran kepada ibu bapa untuk merentas daerah dan negeri bagi menghantar anak-anak ke sekolah atau ke asrama bagi sesi persekolahan yang akan bermula pada 1 Mac 2021 ini. Sehubungan dengan itu, mesyuarat telah bersetuju bahawa ibu bapa yang menghantar anak mereka tidak perlu lagi mendapatkan surat kebenaran polis daripada pihak polis, namun hanya perlu menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah ketika melalui sekatan jalan raya. Sebagai contoh, untuk memasuki asrama di luar daripada daerah dan juga negeri, di sekatan jalan raya hanya perlu tunjukkan tentang surat kemasukan ke asrama mereka tersebut. Pihak guru boleh mengeluarkan surat kebenaran untuk merentas daerah kerana nak masuk asrama tersebut. Perkara ini telah pun dibincangkan dengan pihak PDRM, dan saya baru cakap juga dengan pegawai tertinggi PDRM bahawa perkara ini telah pun dimaklumkan kepada pihak polis di setiap daerah di seluruh negara. Jadi saya menjangkakan tidak akan ada isu di kawasan ataupun di sekatan jalan raya apabila ibu bapa menghantar anak mereka pulang ke sekolah. Sebelum ini, kerajaan telah membenarkan pelanggan untuk dine-in atau makan di kedai-kedai makan atau restoran mengikut keluasan meja makan dengan penjarakan fizikal di semua kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Ekoran itu, kerajaan menerima rayuan dari pihak pemuzik jalanan atau buskers sepenuh masa yang bergantung hidup dengan persembahan mereka di restoran-restoran dan sebagainya, termasuk juga di gerai-gerai. Banyak di gerai di Kuala Lumpur ini, warung-warung, food court dan sebagainya, ada buskers yang membuat persembahan, dan mereka memohon supaya kebenaran diberikan. Dan setelah kita berbincang di dalam mesyuarat teknikal, maka kita bersetuju untuk membenarkan buskers ini menjalankan aktiviti mereka di kawasan PKP sama seperti di kawasan PKPB dan PKPP, dengan syarat mereka mematuhi SOP seperti memakai mask, penjarakan di antara mereka yang membuat persembahan tersebut. Dan kita juga mendapati jika di food court, di warung-warung, di gerai-gerai makan, ianya lebih persembahannya dilakukan di luar, iaitu di outdoor. Jadi sebab itulah kita membuat keputusan untuk membenarkan. Kajian sebelum ini telah membenarkan aktiviti meetings
insentif, conference dan exhibition ataupun MICE, bagi kawasan PKPB dan PKPP dengan kehadiran tetamu sebanyak 50% daripada kapasiti premis tersebut di PKPB, ya, 50%. Di kawasan PKPP berdasarkan keluasan, ya, keluasan tempat, asalkan ada penjarakan. Semalam Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK membentangkan bahawa hasil dari industri MICE bagi tahun 2020 menurun kepada 2.25 bilion ringgit, iaitu berkurangan sehingga 90% berbanding 2019 yang menyumbang kepada 9.25 bilion kepada ekonomi negara. Selain daripada itu, lebih 5,000 pekerja bagi industri ini telah hilang pekerjaan dan pemain industri ini berhadapan dengan gulung tikar dalam masa yang terdekat. Setelah berbincang, setelah mendapat pandangan daripada semua ahli jawatan kuasa teknikal termasuk Kementerian Kesihatan, maka kita bersetuju untuk membenarkan aktiviti MICE serta mesyuarat bersemuka di kawasan PKP dengan had kehadiran 25% daripada kapasiti premis atau maksimum 250 orang, atau mana yang lebih kecil dengan mematuhi aspek penjarakan sosial dan SOP yang lain. Seperti kita tahu, bagi pandangan kita lebih mudah untuk membuat kawalan di kawasan yang tertutup supaya keluar masuk dapat dikawal. Begitu juga pemantauan boleh dilakukan dengan lebih mudah. Jadi kita membenarkan. Dan kebenaran ini akan mula berkuat kuasa bermula pada 5 Mac 2021. Seperti kita tahu, MICE tidak boleh dilaksanakan secara tergesa-gesa. Mereka perlu membuat tempahan hotel, tempahan bilik conference dan sebagainya. Jadi 5 Mac boleh bermula, tapi kita jangka paling awal pun 2-3 minggu baru program ini akan dilaksana. Walaupun jika ada dapat melaksanakan dengan segera pun, ianya tidak boleh bermula lebih awal daripada 5 Mac. Jadi sekali lagi, saya juga dari segi industri pelancongan ini, saya nak perjelaskan sekali lagi bahawa hotel ataupun yang berkaitan dengannya, dari segi berkaitan dengannya maksudnya hotel, resort, termasuk juga homestay, sebenarnya telah pun tidak pernah ada larangan untuk pembukaan. Jadi mungkin pengusaha hotel dan homestay jika tidak membukanya, saya nak maklumkan bahawa pihak kerajaan tidak pernah mengeluarkan arahan untuk menutup hotel ataupun rumah penginapan termasuk homestay. Jadi mereka boleh membukanya sama ada di kawasan PKPB, PKPP atau PKP sekalipun. Cuma kita faham mungkin dari segi gas dia tidak ramai berbanding dengan dulu, tetapi tidak ada halangan untuk mereka membuka sejak daripada PKP dilaksanakan pada Mac 2020. Ya, tidak ada halangan. Kajian saya ingin maklumkan mengenai penamatan PKPD. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan perintah PKPD di Kampung Darau Awek, Kampung Padang Baluh dan Kampung Lepan Kejor, Pasir Akar, Besut, Terengganu, yang dijadualkan tamat pada 27 Februari 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 108 ujian saringan, dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 39 kes telah direkodkan. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan baki kes aktif di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan.
dan semua kes sudah di-discharge manakala kontak rapat telah melengkapkan tempoh House Surveillance Order ataupun HSO. Setelah membuat penilaian risiko, mesyuarat telah bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Darau Awek, Kampung Padang Baloh dan Kampung Lepan Kejor, Pasir Akar, Besut, Terengganu pada 27 Februari 2021 seperti yang dijadualkan. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan, semalam sebanyak 3,537 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,270 anggota telah melakukan 68,199 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam PDRM telah menahan 460 individu di atas kesalahan engkar SOP dan daripada itu 388 telah dikompaun, 70 direman dan 2 dijamin. Antara kesalahan engkar termasuklah gagal menyediakan peralatan merekodkan butiran diri pelanggan sebanyak 135, tiada penjarakan fizikal 109. Jadi kes-kes yang sama juga direkodkan hampir setiap hari, kesalahan yang sama. Mengenai Ops Benting yang mengawal kawasan sempadan negara, terutamanya dari dibolosi oleh parti, semalam Ops Benting telah berjaya menahan 23 orang parti, 2 tekong serta merampas 11 buah kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Dalam operasi tersebut, 125 buah bot atau kapal turut dikesan di perairan negara. Pada masa yang sama, seramai 34 parti turut berjaya diusir melalui 4 aktiviti pengusiran. Seperti yang saya jelaskan, bahawa kita lebih sebenarnya mengutamakan kaedah pengusiran daripada tangkapan. Kerana kalau tangkapan, ianya akan membebankan kita. Kerana mereka akan dihantar ke pusat depo-depo tahanan dan sebagainya. Ada di kalangan mereka membawa virus COVID-19 yang akhirnya merebak di kalangan rakyat kita. Jadi kita lebih suka kalau usir mereka itu. Yang kita tangkap tu apabila mereka telah pun masuk ke kawasan negara kita. Dari segi Sekatan Jalan Raya, Ops Benting semalam sebanyak 466 telah dilaksanakan. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 104 Ops Sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi 34 zon merah, 11 zon jingga dan 4 zon kuning yang melibatkan 519 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat, 230 pihak berkuasa tempatan dan 5 agensi lain. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 663 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa negara dan kesemua mereka telah dikuarantin wajib. Jadi kuarantin wajib ni ada yang 10 hari dan ada yang 7 hari. Iaitu jika sebelum mereka pulang ke tanah air, mereka telah membuat swab test 3 hari sebelum pulang sampai ke negara kita, mereka akan dihantar untuk kuarantin wajib selama 7 hari lagi. Jadi semua sekali sama ada sebelum tu dah buat swab test ataupun kalau yang tidak, ianya akan mengambil tempoh 10 hari untuk dikuarantin wajib. Secara kumulatif sejak 24 Julai 2020 sehingga 24 Februari 2021, seramai 130,335 individu rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Mengenai tapak binaan, semalam penguatkuasa CIDB telah membuat 52 pemeriksaan tapak binaan di seluruh negara
dan hasil pemeriksaan didapati kesemua tapak binaan mematuhi SOP yang ditetapkan. Mengenai barang keperluan asas, 756 pemantauan oleh penguatkuasa Kabinet HEP ke atas 11 jenis barangan bekalan yang terdiri daripada 560 di peringkat peruncit, 165 di peringkat pemborong dan 31 di peringkat pengilang. Kabinet HEP juga melakukan 1,743 pemeriksaan khas pematuhan SOP dan daripada jumlah itu 1,739 premis mematuhi SOP manakala 4 lagi diberikan nasihat. Dari segi dapatan oleh Kabinet HEP dari segi pemantauan terhadap barangan keperluan, Kabinet HEP mengesahkan barangan keperluan adalah mencukupi dan stabil dan mudah diperoleh. Okey, itu saja. Saya buka kepada soalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz dari Bernama. Soalan saya, selepas ini rakyat akan menerima vaksin dan mereka yang telah melengkapkan dos vaksin akan diberikan sijil seperti pasport untuk ke luar negara. Jadi soalannya, bilakah jangkaan kerajaan untuk membuka sempadan negara itu? Kita belum ada tarikh yang tetap lagi. Kita baru bermula dengan vaksin semalam. Jadi insya-Allah ya, kita akan lihat perkara ini sama ada vaksin pasport ni akan dikeluarkan, memang mungkin akan dikeluarkan sebab nanti akan diumumkan oleh MOSTI ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita juga sedang mendapatkan maklum balas juga daripada WHO tentang vaksin pasport ini. Ya, kita tak tahu negara mana yang menerima. Kalau kita ada vaksin pasport, mana negara yang menerimanya, kita belum tahu lagi. Ataupun kita tak tahu vaksin jenis apa yang diterima oleh negara-negara luar ini. Jadi mungkin terlalu awal untuk kita nak buat keputusan dari segi pembukaan sempadan ini, kerana hari ini semalam merupakan hari pertama dan hari ini dan seterusnya masih lagi terlalu awal untuk kita menetapkan sama ada kita nak buka sempadan atau tidak. Ya, kita pun belum ada keputusan lagi, belum ada perbincangan pun setakat ini tentang tarikh untuk membuka sempadan. Ya. Datuk Seri, semalam tular di media sosial kes orang kanak-kanak berumur 1 tahun yang disaman RM100 oleh pihak pengurusan sebuah kondominium di Ampang kerana tidak memakai pelitup muka ketika berada di dalam lift. Jadi apa pandangan Datuk Seri mengenai perkara ini, dan adakah pihak selain daripada MKN boleh menyaman orang awam sekiranya tidak memakai pelitup muka? Arahan memakai pelitup muka ataupun SOP pelitup muka ini adalah di bawah Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Tindakan mengeluarkan kompaun dan sebagainya boleh diberikan oleh Kementerian Kesihatan dan juga mereka yang diperturunkan kuasa oleh Kementerian Kesihatan. Setakat hari ini yang diperturunkan kuasa misalnya PDRM telah pun diperturunkan kuasa oleh Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan juga tindakan seperti mengeluarkan kompaun dan sebagainya. Jadi pemakaian pelitup muka ini tertaluk kepada Akta 342 ini, dan pegawai yang boleh ambil tindakan yang diberi kuasa, dan setakat ini kita tidak memberikan kuasa kepada pengurusan kondo dan apartmen atau pejabat mana-mana untuk mengambil tindakan. Dari segi kuasa dia tidak ada. Ya, kalau kuasa pada peringkat pengurusan kondo, ianya berkaitan dengan peraturan di dalam kondo tersebut seperti menjaga harta di kawasan kondo tersebut. Katakan ada
perbuatan-perbuatan yang melibatkan apa kita panggil vandalism, memecahkan segala peralatan yang ada di dalam kondo. Itu adalah kuasa di bawah pengurusan, ya. Itu pun saya yakin mereka juga tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan kompaun. Kerana berlaku vandalism, mereka merapu kepada polis yang boleh menangkap sesiapa saja dari segi vandalism, ya, di dalam kawasan mereka. Dan ini berkaitan dengan SOP. SOP bukan di bawah kuasa mereka. Ini di bawah kuasa KKM. Kerana punca kuasanya adalah Akta 342 di bawah KKM. Dan mereka yang lebih kuasa, seperti saya kata tadi, mereka saja yang ada kuasa, iaitu polis. Yang lain-lain tak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh pengurusan di kondo Ampang ini adalah salah dan tidak boleh dilakukan, ya. Jadi saya harap mereka menarik baliklah kompaun RM100 yang diberikan kepada kanak-kanak berumur 1 tahun pula tu. Ya, jadi tindakan yang tidak munasabah lah bagi saya. Okey. Saya Maria dari Berita RTM, Datuk Seri. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama saya, situasi dia macam ni. Ada 4 pelajar berumur 17 tahun lah. Keluar sekali dalam satu kereta dan polis menahan mereka ni dan dikatakan alasannya bukan tinggal dalam satu rumah, bukan dengan dalam alamat yang sama, dan telah melanggar SOP. Jadi driver ataupun pemandunya disaman RM1,000. Boleh Datuk Seri bagi komen tentang situasi ni, dan sebab ada kekeliruan sikit tentang situasi ni. Katanya kan seperti sedia maklum, kereta kan tak ada had penumpang. Jadi tapi penumpang yang alamat tak sama boleh atau tidak sebenarnya? Itu soalan pertama. Soalan pertama. Ada soalan lagi. Saya ni ringkas je. Datuk Seri dimaklumkan sebelum ni yang MKN akan berbincang berkenaan kebenaran pedicure dan manicure. Adakah sudah keputusan telah dibuat berhubung perkara ni? Okey. Apabila kita umumkan di kawasan PKP ada 2 daripada satu rumah untuk keluar. Itu mula-mula dulu. 2 orang, satu rumah. Apabila saya umumkan kali kedua, iaitu di kawasan PKPP dan PKPP, 4 orang boleh, bukan 4 orang. Kereta berdasarkan kapasiti tempat duduk. Kalau 4, kalau MPV mungkin 6 atau 7. Dan selepas tu saya umumkan di kawasan PKP juga dibenarkan mengikut kapasiti tempat duduk. Dan tidak pernah disebutkan, saya percaya waktu itu, yang mengatakan bahawa hanya daripada rumah yang sama. Jadi bermakna kalau tidak ada disebut tentang daripada rumah yang sama, bermakna tidak timbul isu dari segi kena alamat yang sama dan sebagainya. Jadi tidak timbul lagi. Iaitu bebas untuk dari segi penumpangnya, bebas daripada rumah yang berbeza pun boleh, asalkan ianya mengikut kapasiti tempat duduk. Ya, kita sebut kapasiti tempat duduk sebab kesalahan duduk berlebih daripada jumlah yang dibenarkan itu di bawah peraturan-peraturan ataupun undang-undang jalan raya lah. Ya, tidak kena-mengena dengan kita. Kita membenarkan daripada rumah berbeza pun boleh, bukan rumah yang sama. Okey. Terima kasih. Ada lagi? Oh, yang medicure. Semalam kita ada bincang, kita bawa bangkitkan perkara ini. Kabinet HCP membangkitkan untuk medicure dan pedicure ni. Bukan setakat medicure, pedicure, macam-macam list yang panjang. Korek telinga lah, macam-macam. Jadi kita dah bincangkan di kawasan PKP ni, Kementerian Kesihatan masih melihat ianya merupakan kawasan yang masih merah, dan Kementerian Kesihatan minta supaya diberikan lebih masa sedikit untuk mereka membuat kajian dari segi penilaian risiko kalau pedicure dan sebagainya dibuka, kerana ianya melibatkan sentuhan. Sebab kalau kita membenarkan facial, ya, dari segi pedicure, manicure dan berbagai-bagai lagi, maka kita juga perlu mempertimbangkan permohonan
untuk spa dan juga urutan, kerana ia juga melibatkan persentuhan. Jadi sebab itulah kita Kementerian Kesihatan ingin melihat secara menyeluruh, bukan saja pedicure, manicure, bukan saja facial, tetapi juga spa, perutan dan sebagainya. Dia akan lihat secara menyeluruh, sebab kalau kita nak luluskan, kita kena luluskan semua sekali. Jadi kita minta kepada Kementerian Kesihatan minta supaya mereka diberi ruang sedikit untuk melihat perkara ini, dan insya-Allah mungkin minggu depan sebagainya mungkin kita boleh kalau ada keputusan kita umumkan. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.